Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu kembali untuk tajuk yang baru iaitu tajuk sembelihan fiqh tingkatan 4. Tapi sebelum tu, jom kita dengar bunyi ni. Anda kenal ataupun tidak? Anda kenal? Kalau anda kenal, anda masih sihat. Okey, jom kita tengok maksud sembelihan. Itu antara binatang yang kita boleh sembelih mengikut tata cara Islam. Okey, maksud sembelihan bahasa memotong. Dari segi istilah, menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halkum dan urat mari. Hukum sembelihan. Hukum sembelihan adalah wajib supaya halal dimakan dagingnya. Jom kita tengok urat sembelihan. Ada dua urat iaitu urat halkum dan juga urat mari. Okay, next. Kita tengok dalil nakli sembelihan daripada surah Al-Ma'idah ayat 3. Okay, kita tengok hurrimat, diharamkan ke atas kamu. Yang pertama, bangkai. Al-Ma'idah. Waddam, darah yang mengalir. Walahmul khinzir, daging babi ataupun daging khinzir. Wama uhilla li ghairillah, iaitu ataupun sembelih yang bukan kerana Allah. Sembelihan yang bukan kerana Allah. Seterusnya, wal munqanifah, iaitu binatang yang mati tercekik. Wal mauquzah, binatang yang mati kerana dipukul. Wal mutaraddiyah, iaitu binatang yang mati terjatuh daripada tempat tinggi. Wan natihah, dan binatang yang telah ditanduk. Dan juga apa-apa binatang yang dimakan oleh binatang buas. Kecuali kamu sempat menyembelihnya. Rukun sembelihan. Rukun sembelihan ada 3. Iaitu penyembelih, binatang sembelihan dan juga alat sembelihan. Berikut adalah syarat sah, perkara sunat dan perkara makruh sembelihan. Okey, ni dalam bentuk kolom kita boleh nampak perkara rukun, penyembelih, syarat sah, perkara sunat, perkara makruh. Penyembelih mesti beragama Islam ataupun ahli kitab, halal sembelihan ahli kitab kerana niat sembelihan kerana Allah, manakala sembelihan kanak-kanak dan perempuan adalah sah dan halal. Melakukan penyembelihan hanya kerana Allah. Sembelihan bukan kerana Allah adalah haram dan tidak sah dimakan. Contohnya, sembelihan untuk persembahan kepada kubur keramat. Okey. Manakala perkara sunat untuk penyembelih menajamkan pisau. Berpandukan hadis daripada riwayat Abu Ya'la, kamu hendaklah menajamkan pisau dan menenangkan haiwan sembelihan. Yang kedua, menyembelih pada waktu siang. Kenapa? Ditakuti berlaku kesilapan ketika penyembelihan. Yang ketiga, menghadap kiblat. Dan yang keempat, membaca basmalah. Manakala perkara makruh bagi penyembelih ialah penyembelih menyembelih di hadapan binatang lain. Menyembelih pada waktu malam, tidak menghadap kiblat dan juga tidak membaca basmalah. Okey, bagi binatang sembelihan syarat sahnya ialah masih mempunyai hayat mustaqirah. Apa maksud mustaqirah? Iaitu haiwan yang masih mampu bergerak dengan bertenaga. Jika binatang yang disembelih hampir mati, tidak halal dimakan. Okey, yang kedua, mesti putus urat halkum iaitu saluran pernafasan dan juga urat mari iaitu saluran makanan. Dengan memutuskan kedua-dua urat ini dengan segera, binatang akan mati dengan cepat. Okey, manakala perkara sunat bagi binatang sembelihan, kita hendaklah membaringkan binatang sembelihan pada rusuk kiri.
Perkara makruh untuk binatang sembelihan, menyeksa binatang. Contoh, memenggal leher, mematahkan kaki, mengheret kaki binatang ke tempat sembelihan, menajamkan pisau di hadapan binatang untuk menakut-nakutkannya. Seterusnya, syarat sah alat sembelihan. Alatan yang boleh melukakan binatang sembelihan kecuali kuku, gigi dan tulang. Perkara sunat alat sembelihan. Alat sembelihan ialah alatan yang tajam seperti pisau. Manakala perkara makruh untuk alat sembelihan ialah menggunakan pisau yang tumpul. Sekarang kita tengok hikmah sembelihan, kebaikan kenapa kita perlu sembelih binatang yang halal dimakan. Antaranya ialah dapat membezakan antara daging yang halal dengan daging yang haram supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Yang kedua, dapat menghindarkan diri daripada penyakit yang terdapat dalam binatang tersebut kerana toksin dan bakteria yang terdapat dalam darah telah dikeluarkan. Yang ketiga, ia dapat mempercepatkan proses kematian binatang yang disembelih. Okey, di sini ada beberapa info tambahan. Okey, majoriti ulama menyatakan maksud ahli kitab ialah keturunan Bani Israel yang beragama Yahudi dan Nasrani. Okey, seterusnya, janin yang mati selepas ibunya disembelih atau mati dalam perut atau lahir dalam keadaan bukan hayat mustaqirrah halal dimakan dagingnya. Manakala penggunaan water stunner dalam proses penyembelihan ayam adalah harus. Penggunaan electrical stunning dalam penyembelihan lembu adalah harus. Ia menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa pada tahun 1988. Alhamdulillah, dah tamat belajar. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang.